Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dapat menyelesaikan masalah kita, maka Nabi di antara yang ketujuh, perkara yang ketujuh yang Allah Ta'ala beri kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihannya juga Allah SWT telah bersumpah dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka terumang-ambing dalam kemabukan kesesatan. Jadi naknya la'amruka, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bersumpah dengan kehendak seorang, ia menunjukkan suatu kehidupan yang mulia dan dimuliakan di sisi orang yang bersumpah dengannya. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat patut untuk bersumpah dengannya, kerana kehidupannya penuh dengan berkat secara umum dan khusus. Kelebihan ini tidak sabit untuk nabi-nabi yang lain alaihimussalatu wassalam. Maka kita kena ingat, sumpah ini Allah Ta'ala ya boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun kita hamba-hambanya tak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi wabillahi. Jadi kita tak boleh sumpah dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala dia bersumpah dengan apa? Wan najmi, demi bintang. Wasyamsi, demi bulan. Allah Ta'ala boleh sumpah dengan makhluk dia kerana kuasa duduk tangan dia. Jadi kalau kita kata Tuhan bersumpah dengan Nabi, aku nak bersumpah dengan demi Nabi, tak boleh. Itu hak Allah sahaja. Yang ke-8, Allah memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan panggilannya yang mulia. Jika kita perhatikan, tidak ada, Allah SWT tidak menyeru baginda, tidak panggil Nabi kita dengan nama dia dalam Al-Quranul Karim, tetapi memanggilnya dengan nama yang disukainya dan sifat-sifatnya yang cukup indah. Disebut baginda dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini berbeza dengan nabi-nabi yang lain alaihimussalatu wassalam. Allah Ta'ala panggil nama, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Isa bin Maryam, he Isa, ya Musa, ya Nuh, ya Daud, ya Ibrahim. Semuanya dipanggil dengan nama-nama. Tapi bila sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini menunjukkan bahawa Nabi kita ni Allah Ta'ala tak panggil nama dia. Baik, tu ada dalam Quran tu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu bukan panggilan, itu sifat Nabi Muhammad Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak ada Muhammad itu kecuali rasul. Tapi panggilan ya tak ada. Itu ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sesuatu yang bukan rahsia lagi apabila seseorang tuan memanggil seorang hambanya dengan sebaik-baik dan semulia-mulia sifat dan akhlak yang ada padanya, sedangkan tidak sedemikian dengan hambanya yang lain. Ia menunjukkan bahawa kedudukan hambanya itu sangat mulia dan hampir di sisinya berbanding dengan hamba yang dipanggil dengan nama biasa. Ini suatu yang dapat dipahami mengikut adatnya. Seseorang yang dipanggil dengan sifat dan gelaran yang mulia itu adalah seorang yang sangat dibesarkan dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Jadi kata seorang penyair, jangan panggil saya kecuali dengan wahai hambanya, kerana ia adalah sebaik-baik nama saya. Jadi kita tengok di sini Allah SWT ajar kepada kita, bila kita sayang pada seorang, kita jangan tak panggil nama dia, kita panggil dengan gelaran yang disukai. Di sini suka anda tambahlah sedikit perhatian, iaitulah tentang panggilan di antara kita dengan isteri kita. Hari ni ramai masyarakat kita ni bila panggil isteri dia, dia panggil ibu, ummi, mama. Betul ke panggilan ni? Sayang tapi tak betul. Mana boleh panggil ibu ke isteri? Isteri bukan mak kita. Ingat, ini kita kena betul balik. Satu panggilan yang silap. Kalau kita sayang ke dia, panggil sayang. Panggillah habibi, panggil darling, panggillah apa saja nama-nama yang menunjukkan kita tu sayang. Tak? Jangan panggil Valentine, sudahlah. Penuh majlis pula sini. Jadi kita kena panggil nama yang betul. Ni tidak. Suami panggil ibu, isteri panggil pula bapa. Mana boleh bapak dia? Bapak dia lah. Itu satu panggilan. Salah. Sebut dalam asar bahawa para sahabat larang orang yang panggil apa ni?
kepada isteri ni jawatan-jawatan yang menunjukkan kepada bukan jawatan dia. Kita panggil ibu, ibu tu mak kita, kenapa panggil dia ibu? Jadi tak boleh. Tukar panggil dia hari ni, balik-balik lepas kerusuh ni panggil terus lalu, naik-naik, assalamualaikum, apa khabar yang dia kata pelik hari ni tu. Kata Allah Ta'ala tak panggil nama ikut nama pelik-pelik apa dia kepada isteri dia, kepada Nabi dia. Allah Ta'ala tak panggil kepada Nabi ni nama yang tak baik. Nabi kita sendiri tak panggil kepada isteri dia nama-nama itu. Dia panggil nama-nama yang betul, nama-nama yang yang menunjukkan kepada satu gelaran yang disukai. Jadi kita betul baliklah cerita nama sikit. Perkara yang ke-9, semua mukjizat Nabi yang sebelum ini sudah tiada lagi. Mukjizat-mukjizat yang terlepas sudah tiada dan telah berlalu. Tetapi mukjizat penghulu, golongan yang terawal dan terakhir ini, Sayyidul Awwalin wal Akhir ini, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah Al-Quran, masih dapat dilihat dan akan kekal sehingga ke hari kiamat. Jadi kita tengok mukjizat-mukjizat lepas. Nabi Musa alaihissalam boleh belah laut. Mana duduk tongkat Musa? Tak ada lagi dah. Ada lagi. Orang kata, ustaz, kalau nak boleh mukjizat Nabi Musa, beli kayu kokar. Tu cerita kayu kokar ni. Kayu kokar mari mana? Semua benda kokar ni boleh jadi belaka. Dia kata kayu kokar ni tongkat Nabi Musa, bahtera Nabi Nuh kayu kokar, tasbih Nabi kokar. Kalau dia jebut tasbih Nabi, boleh pergi kepala dia. Awak ni memang dusta. Mana Nabi ada tasbih? Nabi kita bertasbih dengan tangan dia je. Jadi kalau kata Nabi tasbih tu memang karut lah tu. Kokar pun ada juga. Jadi kalau kita percaya kayu kokar ni satu masalah lah. Itu cerita lain dalam bab kokar. Yang penting bagi kita je, mukjizat yang lain ni semua sudah habis. Tapi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran Al-Karim ni masih wujud. Wujud tak wujud mukjizat kita? Wujud. Walaupun hak lain sudah habis, tapi yang dianya masih ada. Ini menunjukkan bahawa ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Jadi mukjizat Nabi kita pun hak lain-lain itu mungkin hilang dah. Mukjizat apa lagi ada kita nak sebut nanti. Mukjizat yang ada hari ini iaitulah mukjizat yang kekal, Al-Quranul Karim. Tak ada siapa boleh ubah. Orang putih kata memang kita nak ubah Quran tak boleh. Tapi ada satu benda yang dia boleh. Dan dia memang telah berjaya melakukannya. Apa dia tuan-tuan? Jauhkan umat daripada Quran. Jaya tak berjaya? Jaya. Dia kata tak boleh. Jangan nak pisah jauh umat dengan Quran. Sebab orang Islam ni sayang pada Quran, maka kita adakan majlis tilawah Al-Quran, majlis musabaqah Quran, majlis ni akademi Al-Quran ada. Kita pun nampak hebat. Bagus, semangat sudah kuat, Al-Quran sudah dijunjung. Tapi bila pergi kepada undang-undang Quran, ni tangguh dulu. Sebab apa? Sebab orang putih tak bawa hak ni. Walaupun dia sudah balik 50 tahun lebih dah orang putih tinggal kita, tapi semangat orang putih, gemula arwah bapak kita ni kata apa? Tahi sembelit orang putih tu masih lagi terpalit di kita. Sehingga kita sayang nak tinggal dia ni. Pasal itulah arwah ayah kita ni rahimahullah ta'ala, dia suka berpantun. Dia kata orang putih lari, harimau mati, tinggal apa? Patut sikit hari ni, lama tak patut ni. Harimau mati tinggal belang. Orang putih lari tinggal undang-undang. Orang undang-undang masih ada lagi. Lok ni semua masih ada. Bagi kita tak ada undang-undang ni pula, orang putih lari tinggal perasaan. Orang putih tak ada, tapi perasaan nak jadi orang putih tu ada. Nah, kalau pakaian nak ikut orang putih, makanan nak makan orang putih, nasi lemak tak laku lah ni. Nak makan ayam kena cari ada kepala orang tua tu, barulah hebat. Pasal itulah makanan orang putih. Cerita panjang cerita orang putih. Yang penting bagi kita nya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat khalidah yang kekal sampai bila-bila, tak ada siapa boleh cabar dia. Tapi mukjizat nabi-nabi lain semuanya telah berakhir.